Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini kita pelajari matematik tingkatan 2 bab 6, bentuk geometri 3 dimensi, subtopik 6.1, sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, 3 dimensi. Apa benda ni 3 dimensi? Okey, sebelum kita kenal apa itu 3 dimensi, kita tengok dulu bentuk 2 dimensi. Okey, bentuk 2 dimensi ni apa dia? Bentuk yang paling simple, yang paling asas lah. Contoh dia segi 4. Ni bentuk 2 dimensi, segitiga. Ni adalah bentuk 2 dimensi, 2D. Okey, kalau bentuk 3 dimensi, dia adalah gabungan beberapa bentuk 2 dimensi. Contoh dia macam kubus. Kubus ni adalah gabungan beberapa bentuk 2 dimensi, iaitu bentuk segi 4. Dia adalah gabungan 6 bentuk segi 4. Ini adalah kubus. Contoh yang lain macam piramid. Ni piramid. Piramid ni adalah gabungan beberapa bentuk, iaitu 4 bentuk segitiga dan 1 bentuk segi 4. Ni adalah bentuk 3 dimensi. Okey, faham Okey, kita akan tengok bentuk 3 dimensi yang pertama, iaitu prisma. Prisma ni macam mana? Prisma ni dia banyak bentuk. Asalkan dia ada 2 tapak yang sama dan sisi yang lain tu berbentuk segi 4. Contoh dia ni segitiga, sini segitiga, gabung. Ni yang cek tapak dia kat mana. Tapak dia tak semestinya kat bawah. Kalau kat bawah dia tak ada yang sama, yang selari. Tapaknya adalah yang kat sini, yang cikgu lorekkan ni. Ni adalah tapaknya, yang segitiga. Segitiga pertama dengan segitiga yang kedua. Ni adalah tapak. Tu adalah tapak. Tapak dia tak semestinya kat bawah. Jangan kamu salah faham. Tapak tu macam tapak kasut dia kat bawah. Bukan, tak semestinya. Prisma dia ada 2 tapak yang sama dan bentuk yang lain adalah berbentuk segi 4. Sisi yang lain adalah berbentuk segi 4. Contoh dia macam ni. Ni juga adalah salah satu bentuk prisma. Okey, sekarang tapak dia kat mana? Tapak ni dia kena ada 2 bentuk yang 2 tapak yang sama, prisma. Tapak dia yang cikgu lorekkan ni. Tapak ni yang berbentuk segi segi 6. Ni adalah tapak dia. Tapak pertama dengan tapak yang kedua. Tapak dia ni dia kena sama besar. Dan sisi yang lain adalah berbentuk segi 4. Kalau kamu lihat sisi ni segi 4, sisi depan segi 4, sisi sebelah ni segi 4, sisi yang dalam tu segi 4, sisi yang kat belakang juga segi 4. Ini adalah bentuk prisma. Okey, bentuk yang kedua adalah piramid. Piramid ni dia mempunyai 1 tapak. Ni tapak dia ni, yang cikgu lorekkan. Tapak ni cikgu lorekkan. Dan bentuk yang lain, iaitu bentuk depan, belakang, kiri dengan kanan, dia akan bertemu di puncak. Mana puncak dia? Puncak. Dia akan bertemu di puncak. Bentuk yang ketiga adalah silinder. Ni bentuk silinder. Mana tapak dia? Ni tapak cikgu lorekkan. Tapak dia bulat.
Okey, tapak dia sama. Tetapi adakah silinder ni adalah prisma? Okey, silinder ni prisma ke tidak? Sebab prisma kan dia ada dua tapak yang sama. Ni pun ada dua tapak yang sama. Silinder ni adalah sebentuk prisma ke tidak? Apa jawapan kamu? Tahu tak? Jawapannya adalah bukan. Silinder bukan prisma. Kenapa? Walaupun dia ada dua tapak yang sama, tetapi sisi yang lain dia bukannya berbentuk segi empat. Kalau prisma, selain tapak yang dua yang sama, sisi yang lain berbentuk segi empat. Tapi untuk silinder, dia bukan segi empat, dia melengkung. Jadi silinder bukannya salah satu prisma. Okey. Bentuk yang keempat adalah kon. Kon tapaknya bulatan. Kalau piramid, tapaknya segi 4 ke segi 5 ke. Kalau kon, tapaknya bulatan dan ni adalah puncaknya. Dan bila ada bulatan, kat tengah-tengah ni adalah pusat bulatan. Okey, bentuk 3 dimensi yang terakhir adalah sfera. Ini adalah sfera dan ini adalah pusat bulatan dia. Sfera ni kamu jangan salah. Kamu ingat dia sama dengan bulatan. Bukan. Bulatan iaitu bentuk 2 dimensi. Tetapi sfera dia adalah bentuk 3 dimensi. Okey. Okey, seterusnya soal topik 6.2, bentangan bentuk 3 dimensi. Okey, bentangan. Bentangan ni macam mana? Bentang. Macam mana bentang? Kalau mak kamu kan sentiasa suruh kan, contohlah kan nak sembahyang berjemaah. Okey, contohlah Azira bentangkan sejadah untuk sembahyang berjemaah. Kalau kamu nak berkelah di pantai. Okey, Azira bentangkan tikar tu atas pasir tu. Tu bentang maksudnya macam kamu bentanglah, macam kamu besarkan dia. Betul tak? Kan? Okey. Sama juga ni, bentangan. Yang pertama, bentangan bagi silinder. Silinder macam ni. Ini tapak dia, ini tinggi dia. Bila kamu bentang silinder tu daripada bentuk 3 dimensi kepada bentuk 2 dimensi, tu bentangan. Ni adalah bentangan dia lah. Di mana bila kamu buka ni, kamu ambil gunting ke, kamu gunting ni, kamu akan dapat satu bentuk segi 4 dan 2 bentuk bulatan. Di mana ni adalah tinggi dia, dan ni adalah apa ni? Macam mana nak tahu ni? Ni adalah lilitan bagi bulatan. Panjang sini dia sama dengan lilitan bagi bulatan. Dia samalah dalam topik bab 5 iaitu poligon. Adalah formula bagi lilitan iaitu 2 pi c. Okey, bentangan yang kedua adalah kon. Ini bentuk kon. Dan bentangan bagi kon adalah seperti yang berikut. Okey, yang pentingnya cikgu nak kamu kenal satu istilah, iaitu di mana daripada puncak kepada bulatan ni. Daripada puncak kepada bulatan ni, bukannya tinggi, ni tinggi. Ni pusat bulatan. Ni tinggi. Ni jejari. Ni tinggi. Ini adalah jejari. Cikgu nak kamu kenal satu istilah iaitu sanding. Sanding ni S ni. Daripada puncak kepada kat bawah. Ni adalah sanding. Penting ni. Penting. Dan kalau bila kamu dah buat bentangan bagi kon, sandingnya kat mana? Sandingnya adalah di sini. Apa yang pentingnya? Apa yang pentingnya sanding? Kenapa penting sangat? Sebab untuk cari isi padu bagi kon, formulanya akan menggunakan sanding. Itulah kamu kena pasti sanding tu kat mana. Janganlah contohlah soalan letak 5 sini, 5 cm. Contohlah kan. Kamu tengok, oh, sini 5 cm. Inilah sanding. Padahal ini bukannya sanding. Ini adalah tinggi dia. Sandingnya di sini. Okey ya. Sanding. Kita labelkan dengan S for sanding. Okey, bentangan bagi piramid segi 4. Ini piramid
segi 4. Kenapa segi 4? Sebab tapak dia segi 4. Kalau tapak dia segi 3, piramid segi 3. Kalau tapak dia segi 5, namanya piramid segi 5. Okey, bentangan bagi piramid segi 4 macam mana? Yang pertama, kamu tengok tapak dia yang mana? Tapaknya ni. Tapaknya berbentuk segi 4. Kamu lukislah segi 4. Okey, daripada bentuk 3 dimensi kepada bentuk 2 dimensi. Okey, di sebelah kiri dia, di sebelah kiri kan. Kirinya bila kamu buka piramid sebelah kirinya berbentuk segi 3. Ni, sebelah kirinya. Sebelah kanannya bila kamu buka bentuk segi 3, bentuk segi 3. Sebelah belakangnya juga bentuk segi 3, bentuk segi 3, dan di hadapannya adalah juga bentuk segi 3, segi 3. Dan sanding kat mana? Sandingnya bagi piramid segi 4 adalah daripada sini puncak kepada tapak dia ni. Bila kamu buka bentangan, sandingnya daripada puncak ke tapak. Ni adalah sanding bagi segi piramid segi 4. Okey, dan yang terakhir, bentangan prisma segi 3. Ni adalah salah satu bentuk prisma. Kenapa namanya prisma segitiga? Sebab prisma ni apa yang sama? Dua tapak yang sama. Okey, mana tapak? Mana dua tapak yang sama? Tapak bukannya kat bawah, tak semestinya kat bawah. Tapak yang sama adalah ini, segitiga ni. Segitiga pertama dan segitiga yang kedua. Ini adalah tapak dia. Tapak bagi prisma. Sebab tu namanya prisma segitiga. Okey, bentangan. Okey, sekarang kamu lihat. Nak lukis bentangan, kamu lihat dulu. Mana tapak? Bukannya tapak yang segitiga yang sama ni. Tapak kat bawah adalah yang mana? Ni. Yang segi 4 ni. Berbentuk segi 4 ni. Ini adalah tapak bagi prisma ni. Jadi kamu lukis bentuk segi 4. Bentuk 2 dimensi segi 4. Okey, seterusnya. Dah lukis tapak. Kamu lukis kat depan ni. Bila kamu buka prisma ni, kat depannya bentuk apa ni? Segi 3. Bentuk segi 3. Okey. Kemudian kat belakang, bila kamu buka prisma ni, kat belakangnya bentuk segi 3. Juga bentuk segi 3. Okey. Di sebelah kiri ni, prisma bila kamu buka, bentuk apa? Sebelah kiri dia. Bentuk segi 4. Bentuk segi 4. Di mana panjang sini dia sama dengan panjang sini. Sebab apa sama? Sebab dia kan bercantum. Bercantum. Kalau sini 5 cm, sini pun 5 cm. Sama lah juga. Panjang sini dia sama dengan panjang sini, sama. Okey, faham? Dan di sebelah kanan prisma ni bentuk apa? Sebelah kanan dia. Kalau ni tapak, sebelah kanan dia bentuk segi 4. Ni bentuk segi 4. Di mana panjang sini dia akan sama dengan panjang di sini. Sebab apa sama? Sebab dia bercantum. Dia bercantum. Contohlah sini, contohlah 7 cm. 7 cm. Maka panjang di sini juga adalah 7 cm. Sama. Panjang sini dia akan sama dengan panjang sini. Kenapa sama? Sebab dia akan bercantum untuk membentuk prisma segi 3. Okey, faham Okey, seterusnya topik 6.3, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Luas permukaan. Okey, luas permukaan yang pertama, yang paling simple ni cikgu tunjuk secara ringkas lah. Okey, ni adalah kubus. Kubus bentuk 3 dimensi. Bentangan bagi kubus adalah macam ni. Ni tapak dia segi 4, sebelah kiri, sebelah belakangnya segi 4, sebelah depan dia segi 4, sebelah kiri dia segi 4, sebelah kanan dia segi 4, dan di atasnya, di atas ni juga adalah segi 4. Ini mudah. Sebab apa mudah? Sebab segi 4, segi 4, segi 4, segi 4, segi 4, segi 4. Okey, sekarang kita nak cari luas permukaan. Luas permukaan segi 4. Luas segi 4 apa dia? Luas segi 4, luas sama dengan panjang darab lebar ataupun tapak darab tinggi. Tak kisahlah kamu nak guna formula yang mana. Yang ni kamu faham. Okey, panjang dia mana? Lebar dia mana? Ni panjang. Panjang.
Lebar dia mana? Ni adalah lebar. Kamu cari luas pertama, cari luas kedua, cikgu label lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu cari luas pertama, luas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan kamu jumlahkan, totalkan. Maka kamu akan dapat luas permukaan kuboid. Okey, kuboid senang. Okey, kita pergi yang lagi susah lagi. Apa yang lagi susah? Yang lagi senang jugalah. Okey, contoh dia. Ni adalah piramid. Tapak dia segi 4. Bentangan bagi piramid ni, tapaknya segi 4. Sebelah kirinya segi 3. Sebelah kanannya segi 3. Di depannya segi 3. Dan belakangnya segi 3. Labelkan supaya senang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maka nak cari luas permukaan piramid tapak segi 4 ni adalah kamu cari luas pertama. Luas pertama bentuk apa? Bentuk segi 4 kan? Formula luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Panjang dia mana? Panjang dia yang ni. Lebarnya yang mana? Lebarnya yang ni. Dapat luas pertama. Kemudian nak cari luas yang kedua. Luas yang kedua bentuk apa ni? Segi 3. Formula luas segi 3 adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Tinggi dia mana? Tingginya ni. Ni tinggi ni. Daripada puncak, ni puncak kan? Ke tapak. Ni tinggi. Tinggi. Dan tapaknya yang mana? Tapaknya adalah yang ni. Ni. Ni adalah tapak. Cikgu labelkan T2 lah. Tinggi ni T1. Tingginya daripada puncak ke tapak. Dan tapaknya adalah daripada sini lah tapak dia. Okey. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Tu yang simple. Okey, kita pergi yang susah sikit. Okey, formula luas permukaan bentuk silinder. Okey, ni silinder. Bentangan bagi silinder macam ni. Yang ni luas permukaan silinder sama dengan 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Kalau kamu boleh ingatlah macam mana terbitnya formula ni. Terbitnya formula ni mudah je. Okey, ini bentangan bagi silinder. Yang ni bentuk bulat, yang ni bentuk bulat dan yang ni adalah bentuk segi 4. Okey, nak cari luas bulat. Formula luas bulatan apa dia? Formula luas bagi bulatan adalah pi j kuasa 2 kan? Bab 5. Dia dah saling berkait. Bab 5, bab 6. Bab 6, bab 7. Bab 5, bab 7. Lebih kurang je, sama. Lepas tu kamu kena mahir pada bab 1 sampailah bab 13. Okey, formula luas bagi bulatan pi j kuasa 2. Ni pun sama ni, bulatan ni sama. Pi j kuasa 2. Ada 2 bulatan kan? Ni pun sama. Luas bagi bulatan pi j kuasa 2. Jadi sebabkan ada 2, sebab itulah sini ada 2. Pi j kuasa 2 ni luas bagi bulatan. Tapi sebabkan ada 2 bulatan, maka kamu darab 2. Dapatlah 2 pi j kuasa 2. Okey, sekarang tambahkan dengan luas bagi segi 4 ni. Macam mana formula luas bagi segi 4? Iaitu tapak darab tinggi. Tinggi kan? Okey, sekarang macam mana nak cari tapak sini? Nak cari tapak sini, panjang sini yang macam cikgu sebut sebelum ni. Panjang sini dia adalah sama dengan lilitan bagi bulatan. Ni bulatan kan? Lilitan bagi bulatan ni dia sama dengan panjang sini. Okey, formula bagi lilitan bagi bulatan adalah lilitan sama dengan 2 pi j. 2 pi j. Ni adalah 2 pi j. Dan tingginya tinggilah. Maka nak cari luas bagi segi 4 adalah panjang darab tinggi. Tapak darab tinggi. 2 pi j darab t. Kita akan dapatlah sini tambah dengan 2 pi j t. 2 pi j yang ni. T tinggi yang ni. Jadi formula luas permukaan silinder adalah 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, faham Mudah je.
Okey, seterusnya luas permukaan bagi kon. Kon, ni sending yang cikgu tekankan sebelum ni. Kenapa cikgu tekankan sending? Sebab sending ni kalau kamu salah, tak tahu kedudukannya, maka salahlah kamu akan masukkan dalam formula dia. Ni sendingnya, bila bentangan bagi kon, macam ni, sendingnya kat sini, ni tapak dia bulatan tu. Maka luas permukaan kon pi j kuasa 2. Kenapa pi j kuasa 2? Sebab ni adalah bulatan. Formula luas bagi bulatan. Luas bagi bulatan adalah pi j kuasa 2. Tambahkan dengan luas yang ni. Nak tahu luas yang ni, adalah pi j s. Pi j jejari, s adalah sending. Kamu tahu sending dia berapa? Contohlah 5 ke 7 ke, maka kamu masukkan dalam formula ni untuk S ni, S for sending. Okey, luas permukaan kon sama dengan pi j kuasa 2 bagi bulatan tambah dengan bentuk yang ni, iaitu pi j S. Pi 22/7 ataupun 3.142. J ni jejari bagi bulatan. Jejari dan S adalah sending ni. Sending. Okey, faham Okey, luas permukaan yang terakhir iaitu luas permukaan sfera. Sfera dia tak boleh lukis bentangan dia. Dia memang tak ada bentangan lah, sfera. Okey, luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. 4 pi 22/7 atau 3.142. J adalah jejari dia. Jejari ni pada pusat kepada lilitan ni adalah jejarinya. Okey, ni sfera. Kalau separuh sfera ataupun istilah dia hemisfera, separuh sfera, kita potong kat bawah ni. Separuh sfera ataupun hemisfera, kamu bahagi 2 je. Jadi formula luas permukaan sfera 4 pi j kuasa 2, kamu bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 2. Maka hemisfera luas permukaannya adalah 4 bahagi 2, 2 pi j kuasa 2. Itu adalah hemisfera. Tak payah pelik-pelik. Sfera 4 pi j kuasa 2. Kalau hemisfera separuh sfera, kamu bahagi 2 je. 4 bahagi 2, 2 pi j kuasa 2. Okey, nanti kita tengok soalan dia. Okey, kita tengok satu soalan. Hitung luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, yang ni adalah gabungan 2 bentuk 3 dimensi. Okey, bentuk yang pertama adalah bentuk silinder. Formula luas permukaan silinder sama dengan 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, bentuk 3 dimensi yang kedua adalah separuh sphere ataupun hemisfere. Okey, formula luas permukaan sfera adalah 4 pi j kuasa 2. 4 pi j kuasa 2, tapi kan dia separuh je, dia hemisfera. Maka kita bahagi 2 lah. Jadi 2 pi j kuasa 2. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dulu bagi silinder. Bentangan silinder macam mana? Bentangan silinder macam ni. Kan? Okey, dia ada 2 bulatan, tapi disebabkan ni dia dah bergabung, silinder ni dia bergabung dengan hemisfera, maka bulatan yang ke atas ni kita tak kira ni. Kita hanya kira luas permukaan bulatan kat bawah dan luas permukaan segi 4 ni. Okey, ni adalah luas permukaan hemisfera 2 pi j kuasa 2. Maka gabungan bagi luas permukaan bagi silinder dan hemisfera ini adalah yang ni, 2 pi j kuasa 2. 2 pi j ni apa? 2 pi j kuasa 2. 2 pi j kuasa 2 ni adalah luas permukaan hemisfera
tambahkan dengan pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, apa benda ni? Ni adalah luas permukaan bagi silinder. Okey, kalau kamu lihat luas permukaan bagi silinder ada 2 kat sini. Tapi sini tak ada 2. Kenapa? Sebab cikgu dah cakap kita tak nak bulatan ke atas ni, luas permukaan ke atas, sebab dia dah bergabung dengan hemisfera. Sebab itulah formula dia macam ni lah. Kita potong 2 ni. Sebab kita tak nak bulatan kat sini. Ada satu bulatan je, itu kat bawah. Formula luas bulatan pi j kuasa 2. Okey, kemudian kita masukkan dalam formula 2 pi 22/7 ataupun 3.142 J. J ni jejari. Mana jejari dia? Jejari dia kat sini, daripada pusat ke sini, daripada pusat ke lilitan bulatan. Okey, jejarinya kalau kamu lihat sini 10 ni apa benda? 10 ni adalah diameter. Jejari adalah 2 kali jejari sama dengan diameter. Jadi kalau diameter dia 10, maka jejarinya kamu kena bahagi 2, dapatlah 5. Jejarinya 5 kuasa 2 tambah pi 22/7 J jejarinya adalah 5 tambah 2 pi 22/7 J jejarinya 5 T ni adalah tinggi bagi silinder ni. Ni adalah T. Macam mana nak cari T ni? Macam mana dapat 7? Sebab daripada puncak ke tapak ni adalah 12. Kan? 12. Daripada pusat hemisfera kepada lilitan ni, ini adalah jejari. Ia juga adalah 5. Jadi sini adalah 5. Jejari 5. Maka nak tahu tinggi bagi silinder 12 tolak dengan 5. Maka tinggi bagi silinder kamu dapat 7. Sebab situ adalah 7. Jangan kamu main ambil ya. Majoritinya pelajar dia main ambil je nombor-nombor yang berada dalam gambar rajah tu. Tu kesilapan yang majoriti pelajar buat lah. Contohlah kan, jejari dia tengok, oh sini 10, terus letak 10. Dah salah kat situ. Ni tinggi dia tengok tinggi 12, terus letak 12. Jangan kamu sesekali buat kesilapan yang macam tu. Tu dipanggil silly mistake lah, ataupun kamu tak faham jejari mana, diameter tu yang mana, tinggi yang mana. Memanglah ni pun tinggi juga ni, tapi masalahnya 12 ni adalah tinggi gabungan hemisfera dan silinder, tapi kita nak hanyalah tinggi silinder. Sebab itulah kamu kena faham betul-betul soalan ni. Okey, seterusnya kamu tarik je dalam kalkulator, kurungan kena buat, tarik, tekan answer, kamu akan dapatlah luas permukaan bagi bentuk 3 dimensi ni adalah 455.71 cm per segi. Ni pun jangan lupa luas permukaan, luas kuasa 2 ataupun per segi. Okey, seterusnya 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, ni cikgu senaraikan 5 formula isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, yang pertama, kita lihat yang pertama, isi padu prisma. Prisma ni macam mana? Okey, flashback balik macam mana prisma. Sama dengan isi padu prisma sama dengan luas keratan rentas darab tinggi. Luas keratan rentas cikgu lukilah satu. Ni contoh prisma. Okey, luas keratan rentas ni apa? Okey, kalau prisma kamu cari tapak yang sama. Tapak yang sama adalah segitiga ni. Ni adalah tapak bagi prisma. Kamu cari luas segitiga ni. Kamu cari luas segitiga, darabkan dengan tinggi. Tinggi yang mana? Tinggi ni dia tak semestinya menegak. Jangan salah faham. Tingginya adalah yang ni, daripada tapak pertama dengan tapak yang kedua. Ni adalah tinggi. Ni tinggi dia ni. Tinggi. Luas keratan rentas ni dia ikut bentuk dia. Kalau bentuk segitiga, luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi.
kalau luas trapezium. Kalau ni bentuk trapezium, kamu guna formula luas trapezium. 1/2 darab sisi 1 tambah sisi 2 darab tapak. Dia tengok atas bentuk lah. Sebab itulah luas keratan rentas dia tulis umum je. Sebab prisma ni dia ada banyak bentuk. Okey, yang kedua, isi padu silinder sama dengan 2 pi J kuasa 2 T. Pi ni 22/7 atau 3.142. J jejari dan T adalah tinggi. Isi padu piramid sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, kalau piramid ni, tengok juga atas bentuk piramid tu macam mana. Kalau bentuk piramid tu tapak dia segi 4, maka luas tapaknya segi 4, 1/2 darab tapak darab tinggi. Kalau tapak dia segi 3, contohlah segi 3 kan. Segi 3. Kalau piramid ni tapaknya segi 3, maka luas tapak bagi segi 3, 1/2 darab tapak darab tinggi. Darabkan dengan tinggi. Tinggi dia yang mana? Tingginya adalah daripada puncak piramid kepada tapak. Dari puncak pada tapak ni, tapak ni. Daripada sini puncak kepada tapak tu adalah tinggi bagi piramid. Okey, seterusnya isi padu kon 1/3 pi J kuasa 2 T, tinggi bagi kon. Dan yang last sekali isi padu sfera sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Yang ni adalah isi padu 6.4 isi padu, 6.3 luas permukaan. Jangan kamu tertukar pula. Formula luas permukaan berbeza dengan formula isi padu. Kalau luas permukaan, kalau sentimeter, sentimeter persegi, cm kuasa 2. Kalau isi padu, sentimeter kuasa 3 sentimeter padu. Okey ya? Nanti kita lihat contoh soalan. Okey, kita lihat satu soalan untuk 6.4. Hitung isi padu yang berlorek. Okey, cikgu tak lorekkan. Kenapa? Takut nanti kamu tak nampak yang mana satu kawasan berlorek. Okey, tak apa, cikgu terangkan. Yang ni adalah prisma. Prisma, anggaplah prisma ni semuanya yang berlorek. Kemudian yang ni adalah silinder. Silinder adalah kawasan yang tak berlorek. Jadi untuk cari isi padu kawasan berlorek, kamu kena cari isi padu prisma. Kemudian kamu kena tolak isi padu silinder. Kamu akan dapatlah isi padu kawasan yang berlorek. Okey, kita lihat dulu. Isi padu prisma IP sama dengan luas keratan rentas darab tinggi. Okey, kalau kamu lihat prisma ni, keratan rentas dia yang mana? Ni. Ni sama ni. Tapak pertama, tapak yang kedua. Soalannya, tapaknya berbentuk apa ni? Bentuk apa ni? Segi 4. Kalau kamu kata ni adalah bentuk segi 4, maka salah. Ini adalah bentuk trapezium. Okey, formula luas bagi trapezium apa dia? Formula luas bagi trapezium adalah luas trapezium sama dengan 1/2 darab sisi 1 tambah sisi 2 darab tinggi ataupun tapak. Tak kisahlah, kefahaman kamu macam mana. Okey, masukkan 1/2 1/2. Sisi 1 mana sisi 1? Yang ni sisi satunya adalah ini 10. Sisi 1. Sisi 2 adalah yang selari dengan sisi 1. Kalau sisi 1 kat sini, sisi 2 bukannya 5. Sisi 2 adalah yang ni. Ni selari dengan sisi yang ni, 10 ni. Maka sisi 2-nya adalah yang ni. Bersamaan dengan 2. Darabkan dengan tapak. Tapak mana? Bagi trapezium ni, tapaknya adalah 5. Tapaknya ni adalah 5. Kemudian darabkan dengan tinggi. Yang ni tinggi bagi prisma ni. Tingginya apa? Daripada keratan rentas pertama dengan keratan rentas kedua ni adalah tingginya. Tingginya adalah 8.
Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat isi padu prisma adalah 240 cm padu. Okey, kemudian kita nak cari isi padu silinder. Isi padu silinder ni kita nak tolak. Apabila isi padu silinder adalah pi J kuasa 2T, pi 22/7. J adalah jejari. Tapi yang ni dia bagi 3 cm ni apa benda? 3 cm ni adalah diameter. Diameter sama dengan 2 kali jejari. Kalau dia bagi diameter nak cari jejari, kamu kena bahagilah. Janganlah kamu terus letak, oh sini 3, terus letak 3. Salah tu. Sebab 3 ni adalah diameter. Jejari adalah separuh daripada diameter. Maka jejarinya adalah 1.5. 1.5 kuasa 2 ni. Kuasa 2. Okey. Kemudian T. T-nya adalah tinggi bagi silinder ni, iaitu 8. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapatlah. Ni adalah isi padu bagi silinder. Nenek panjang ni, tapi kamu buat je lah 2 tempat perpuluhan, iaitu 56.57. Jadi untuk cari isi padu berlorek, kamu tolak isi padu silinder ni. Isi padu silinder pula, maafkan cikgu. Isi padu prisma tolak isi padu silinder yang ni. Jadi kamu akan dapat isi padu kawasan berlorek adalah 183.43 cm padu. Kalau isi padu kuasa 3. Kalau luas kuasa 2 persegi. Okey, faham Okey, cikgu harap kamu fahamlah keseluruhan bab 4. Cikgu hanya tunjukkan 2 contoh saja. Contoh-contoh yang lain kamu buatlah. Tengoklah, boleh tengok buku teks dan buat latihan banyak-banyak. Sebab matematik ni latihan je penting. Kamu tengoklah, beliklah buku teks 50 kali pun kalau latihan kamu tak buat latihan, tak faham. Serius saya bercakap Jadi buat latihan banyak-banyak. Okey, sekian, terima kasih.